Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fariha binti Masuk, nombor matrik 260597. Hari ini saya akan menerangkan tentang demokrasi berparlimen di Malaysia. Demokrasi berparlimen di Malaysia membawa maksud kepada pemerintahan yang dicalonkan secara perwakilan. Demokrasi berparlimen dibentuk hasil daripada proses pilihan raya. Dalam proses pilihan raya, rakyat diberi mandat untuk memilih pemimpin yang akan mewakili mereka, iaitu pemimpin inilah yang akan menjadi wakil rakyat di parlimen. Malaysia telah mengamalkan sistem demokrasi sejak tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Rakyat negara ini telah diberi pengalaman mengenai pilihan raya sejak tahun 1952 lagi. Okey, ini antara ciri-ciri utama demokrasi berparlimen. Ciri utama dia adalah perlembagaan, raja berperlembagaan, kuasa pemerintah yang mempunyai 3 badan, iaitu Badan Perundangan, Badan Pelaksana dan Badan Kehakiman. Seterusnya pilihan raya dan juga parti-parti politik. Okey, saya akan menerangkan tentang ciri-ciri utama dia adalah perlembagaan. Perlembagaan membawa maksud adalah undang-undang tertinggi yang menjadi asas pembentukan sesebuah kerajaan. Ia adalah dokumen rasmi yang terkandung segala peraturan dan prinsip sebagai panduan kepada kerajaan untuk melaksanakan kuasanya dan mentadbir negara. Bagi raja berperlembagaan, sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan Perlembagaan Malaysia. Yang di-Pertuan Agong perlu bertindak berdasarkan perlembagaan. Baginda juga perlu mendapat nasihat Perdana Menteri. Baginda tidak boleh bertindak sendiri kecuali dalam perkara-perkara tertentu yang memerlukan budi bicara baginda, seperti pembubaran parlimen. Okey, bagi kuasa pemerintah iaitu Badan Perundangan. Badan Perundangan berfungsi sebagai menggubal undang-undang yang menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Parlimen mempunyai badan yang untuk menggubal undang-undang, terdiri pada Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Okey, bagi badan pelaksana iaitu eksekutif, ia terdiri daripada Jemaah Menteri yang merupakan badan pelaksana dasar-dasar kerajaan. Okey, seterusnya adalah badan kehakiman yang mempunyai kuasa dalam mendengar dan menentukan perkara sivil dan jenayah. Selain itu, menentukan kesahihan undang-undang yang dibuat oleh Badan Perundangan dan Badan Pelaksana. Okey, seterusnya adalah pilihan raya. Pilihan raya ialah proses memilih wakil rakyat yang untuk memerintah sama ada peringkat negeri ataupun peringkat persekutuan. Pemilihan ini dilakukan secara sulit dan prosedur yang telus dan teratur. Pengiraan undi dibuat secara terbuka dan keputusan direkodkan. Okey, dijalankan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Keanggotaan SPR iaitu Suruhanjaya Pilihan Raya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Okey, antara fungsi SPR adalah menentukan sepadan bahagian-bahagian pilihan raya, menjalankan pendaftaran pemilih dan mengendalikan pilihan raya umum. Pilihan raya umum diadakan secara serentak seluruh negara bagi memilih ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Undangan Negeri, kecuali Sabah Sarawak yang membuat pilihan raya umum secara berasingan. Okey, parti-parti politik adalah ciri-ciri yang terakhir, iaitu parti-parti politik ditubuhkan bagi membolehkan mereka bertanding dan seterusnya mendapatkan keyakinan rakyat untuk memenangi pilihan raya. Okey, badan-badan parti politik perlu wajib berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia iaitu ROS. Okey, antara syarat-syarat calon bagi menjadi wakil rakyat, mestilah berwarga negara Malaysia, berumur 21 tahun ke atas, bermustatin di Malaysia, sempurna akal, bukan muflis, tidak memegang jawatan perkhidmatan awam dan tidak disabitkan kesalahan oleh mahkamah. Okey, antara teori dan konsep demokrasi berparlimen, ia berasal daripada perkataan Inggeris iaitu demokrasi yang membawa maksud kebebasan dalam membuat pilihan. Okey, pemerintah atau wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat dan memenangi pengundian melalui parlimen membolehkan negara atau kerajaan dibentuk.
Negara kita Malaysia menjalankan demokrasi yang berkonsepkan raja berperlembagaan, maka perlembagaan institusi memperuntukkan Yang di-Pertuan Agong adalah dari kalangan raja-raja Melayu dari 9 negeri. Yang di-Pertuan Agong diberi kuasa untuk menjaga istiadat orang Melayu dan pentadbiran agama Islam di negeri masing-masing. Okey, seterusnya antara bentuk-bentuk parlimen terdiri daripada 2 bentuk, iaitu unicameral, iaitu mempunyai 1 dewan saja. Bicameral, iaitu parlimen yang mempunyai 2 dewan seperti Dewan Rakyat dan Dewan Negara yang adanya di Malaysia. Okey, seterusnya adalah antara struktur pemerintahan Malaysia yang terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, eksekutif, perundangan dan kehakiman. Okey, antara kekuatan yang berkaitan dengan demokrasi berparlimen adalah dapat menyuarakan pendapat mereka di media masa bagi memberitahu kesusahan rakyat dan peningkatan ekonomi di Malaysia. Kecekapan pentadbiran negara yang sistematik telah dibentuk dan segala permasalahan dapat diselesaikan melalui rundingan. Dengan ini negara kita dapat mengekalkan keamanan dan kestabilan dari segi politik, ekonomi dan sosial. Yang ketiga, pemerintah yang dilantik adalah berkualiti dan mampu membangunkan negara. Hal ini membuatkan negara dipimpin oleh kerajaan yang adil dan stabil. Contohnya, undang-undang yang dijalankan adalah berteraskan keadilan. Okey, seterusnya sistem demokrasi berparlimen dapat melahirkan taat setia rakyat pada pemimpin dipilih. Dengan ini, pemilihan pemimpin yang dipilih melaksanakan segala pentadbiran dan sistematik dan sejahtera tanpa tentangan rakyat. Dan kelima, dapat mewujudkan suasana harmoni dan tenteram. Hal ini kerana kita dapat memilih pemimpin yang lebih bertanggungjawab dan menguruskan hal pentadbiran di negara kita. Antara kelemahan-kelemahan yang ada dalam demokrasi berparlimen adalah perjalanan sistem kerajaan demokrasi agak lambat. Okey, kedua adalah membebankan kerajaan kerana kerajaan terpaksa berunding dan mempertimbangkan pendapat dari setiap-tiap lapisan masyarakat. Ketiga, cenderung untuk membuat keputusan yang popular berbanding keputusan yang tepat. Keempat, media menjadi pecah belah dan berpuak. Sukar kita mendapat liputan media yang tidak memilih sama ada pihak kerajaan atau pihak pembangkang. Banyak laporan baik tentang dasar kerajaan tidak dilaporkan oleh pro pembangkang. Sebaliknya, pro kerajaan juga lebih sibuk melaporkan berita yang menjaga imej sendiri. Antara isu-isu berkaitan demokrasi berparlimen yang kita tahu, dalam demokrasi berparlimen, kerajaan ditubuhkan oleh gabungan parti-parti yang memenangi pilihan raya. Oleh itu, Perdana Menteri yang dilantik di kalangan pemimpin tertinggi dan parti yang menang menghantar pemimpin mereka untuk memegang jawatan dalam kabinet. Ini cara biasa yang berlaku dalam pilihan raya. Okey, antara isu yang hangat diperkatakan tentang kontroversi dan perbezaan politik yang bukan sahaja membabitkan antara kerajaan dan pembangkang, bahkan ia lebih tertumpu kepada perbezaan dalam kalangan sesama parti dan individu dalam kerajaan itu sendiri. Kekusutan ini boleh mengakibatkan tergugatnya kestabilan pentadbiran dan memberi kesan tidak langsung kepada kemakmuran negara dan rakyat. Antara analisis yang saya dapat, kini sistem demokrasi itu sendiri turut mengalami perubahan sejajar mengikut perubahan landscape politik semasa dan perkembangan sosioekonomi dan pendidikan dalam kalangan pengamal demokrasi. Demi kelestarian demokrasi di Malaysia, kita perlu bertanggungjawab melaksanakan amanah iaitu mengundi bagi mengekalkan sistem demokrasi dan kesejahteraan perlembagaan negara. Antara cadangan penambahbaikan adalah berlandaskan prinsip politik yang berteraskan nilai murni dan kepribadian mulai ia perlu diterap pada peringkat awal persekolahan. Okey, kesimpulan yang saya dapat, demi menjaga kelestarian turut terus subur di bumi Malaysia, dicadangkan agar SPR menjalankan kempen kesedaran daftar pemilih dan mengekalkan pendaftaran secara automatik warga Malaysia berusia 21 tahun. Okey, kini sistem demokrasi itu sendiri turut mengalami perubahan sejajar perubahan landscape politik semasa dan pengembangan sosioekonomi dan pendidikan dalam kalangan pengalaman demokrasi yang kian sedar akan hak dan tanggungjawab sebagai warga negara yang mempunyai kebebasan memilih.
Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.